Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan bincangkan mengenai tajuk kita nutrien dalam ekosistem. Masihkah kamu ingat contoh kita nutrien iaitu kita air, kita karbon dan kita oksigen? Nutrien diperolehi dari ekosistem yang seimbang. Nutrien digunakan oleh semua benda hidup. Nutrien yang telah digunakan dikembalikan ke persekitaran untuk digunakan semula. Apakah peranan benda hidup dalam kita-kita tersebut? Sekarang kita lihat rajah yang menunjukkan contoh kita air. Awan yang terbentuk turun sebagai hujan. Air hujan mengalir di permukaan dan sebahagiannya meresap ke dalam tanah menjadi simpanan air bawah tanah. Air di dalam tanah diserap oleh akar tumbuhan dan dibebaskan semula ke atmosfera sebagai wap air melalui transpirasi. Air di permukaan pula akan mengalami penyejatan dan sebahagian air di permukaan akan digunakan oleh haiwan dan haiwan pula akan menjalankan proses respirasi, penyah tinjaan dan perkumuhan. Proses-proses yang terlibat dalam kita air: kondensasi, penyejatan, transpirasi, respirasi, penyah tinjaan dan perkumuhan. Apakah peranan benda hidup dalam kita air? Air diserap oleh akar tumbuhan dari tanah dan dibebaskan ke atmosfera melalui transpirasi. Haiwan menjalankan respirasi, penyah tinjaan dan perkumuhan. Proses ini meningkatkan kandungan wap air dalam atmosfera. Sekarang kita lihat pula rajah kita karbon dan kita oksigen. Oksigen di atmosfera digunakan oleh haiwan dan tumbuhan semasa proses respirasi. Oksigen juga digunakan oleh bakteria dan kulat untuk proses perebutan. Gas karbon dioksida pula digunakan oleh tumbuhan semasa proses fotosintesis. Gas karbon dioksida daripada proses perebutan dan respirasi dibebaskan semula ke atmosfera. Proses-proses yang terlibat dalam kita karbon dan kita oksigen: fotosintesis, respirasi, perebutan. Apakah peranan benda hidup dalam kita karbon dan kita oksigen? Tumbuhan dan haiwan menjalankan respirasi menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida. Bakteria menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa menguraikan tumbuhan dan haiwan yang telah mati. Tumbuhan hijau menyerap karbon dioksida dan membebaskan oksigen semasa fotosintesis. Apakah aktiviti-aktiviti manusia yang boleh menjejaskan keseimbangan kita nutrien? Dalam gambar ini menunjukkan beberapa aktiviti manusia yang menjejaskan keseimbangan kita nutrien. Asap yang dihasilkan dari kilang-kilang perindustrian, pembakaran hutan, penebangan hutan, pembaziran air dan penghasilan asap kenderaan. Semua aktiviti ini boleh menjejaskan keseimbangan kita nutrien.
Bolehkah kamu fikirkan apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk menyelesaikan masalah gangguan kepada kita nutrien? Gambar-gambar ini menunjukkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi kempen kesedaran alam sekitar, penanaman semula pokok, menggunakan pengangkutan awam dan menguatkuasakan undang-undang. Baik, cikgu harap kamu telah memahami mengenai kita nutrien